Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Kita bertemu kembali dalam program kuliah subuh Masjid Al-Mawaddah. Setelah lama kita berehat daripada kuliah di masjid, dan insyaAllah pada hari ini saya akan mulakan dengan kuliah secara online. Mudah-mudahan dia memberi manfaat buat diri kita bersama, insya-Allah. Dan dalam tajuk kita pada hari ini ialah berkenaan dengan soal hati. Tapi sebelum tu, mari sama-sama kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam petunjuk dan bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita akan bicarakan berkenaan dengan soal hati. InsyaAllah kuliah subuh kita secara santai, dan insyaAllah tidak akan makan masa yang lama. Mudah-mudahan sedikit peringatan bersama untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Soal hati. Sebagaimana kita memerlukan nutrisi ataupun pemakanan yang seimbang dan bervitamin untuk badan kita, untuk tubuh kita, begitu juga dengan hati. Kalau makanan, kita perlukan makanan yang baik, makanan yang sihat, makanan yang berkhasiat. Hati pun begitu juga, perlu dilatih, perlu diberi makanan ataupun vitamin, nutrisi yang sihat dan yang baik. Dan di antara amalan-amalan untuk memberi ataupun menjaga kesihatan hati ialah dengan kita melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ibadah solat, puasa, membaca Al-Quran, bertafakur, berinfak, sedekah, dan apa-apa saja perkara yang kita lakukan adalah semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting. Ya, kalau pentinglah kita ni menjaga kesihatan badan, lebih penting lagi untuk kita menjaga kesihatan hati kita. Kalau sekiranya kita berpenyakit jantung, diabetes atau apa saja penyakit-penyakit fizikal, dah tentulah kita boleh pergi merawatnya secara moden ataupun secara tradisional, berjumpa doktor dan sebagainya. Tetapi penyakit hati, seumpama marah, ego, mengikut hawa nafsu, riak dan sebagainya, ini perlu kita menyucikannya dengan ilmu. Tanpa ilmu, sukar untuk kita membersihkan dan merawat hati kita. Jadi ubatnya memang berbunyi agak mudah, agak simple, tetapi payah untuk kita lakukan sekiranya tidak ada mujahadah ataupun istiqamah dalam melaksanakannya. InsyaAllah dalam episod yang pertama ini kita akan pergi satu persatu bagaimana kita dapat mendidik ataupun kita membersihkan atau merawat hati kita ini, insyaAllah. Jadi untuk episod yang pertama ini, kita akan bicarakan berkenaan dengan segumpal darah yang bernama hati. Tapi sebelum tu ingin saya sama-sama mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita merenung
sepotong kalimah ataupun kata-kata yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana kata beliau, perhitunglah dirimu sebelum kamu diperhitungkan, timbanglah dirimu sebelum kamu dipertimbangkan. Ini kerana orang yang paling ringan hitungnya di akhirat kelak adalah orang yang paling suka memuhasabah dirinya semasa di dunia. Jadi muhasabah diri kita di dunia ini amatlah penting untuk kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata-kata ini Sayyidina Umar suruh kita mempertimbangkan diri kita, perhitungkan amalan-amalan kita. Jangan kita duk sibuk memperhitungkan amalan orang lain pula. Kerana kelak bila berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua amalan-amalan kita akan diperhitungkan. Segumpal darah bernama hati. Kita sering mengeluh ataupun sering kita meluahkan perasaan kita di dalam doa kita, ataupun sering kita terfikir, kenapa kadang-kadang perkara ini berlaku. Kita mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang rasa sukar sekali air mata ni untuk menangis ataupun menitis air mata ni kerana dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita rasa kadang-kadang dosa ini dah tegar dalam diri sehingga payah benar untuk kita tangisi ataupun kita sesali. Kita mengadu pada Allah, ya Allah, aku lemah, ya Allah, terlalu rendah imanku, sedikit takutku pada ancamanmu bila melakukan dosa. Kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan dosa. Kita sering leka dan sering alpa. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bantulah aku. Kerana Allah Subhanahu wa taala lah pemilik hati kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah raja dan penguasanya. Jadi beginilah kadang-kadang keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang kita ni memang sering kalah dalam bermujahadah. Tapi tidak semestinya kita berputus asa. Walaupun kita dah doa, kita dah memohon, tapi kita masih lagi mengulang perkara-perkara yang kadang-kadang kita sedar bahawasanya ini bukanlah perkara yang baik untuk diri kita. Tapi kita masih lagi mengulanginya. Jadi jangan pernah kita rasa berputus asa untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala, dan terus bermohon dan memohon dan memohon. Dan bangunlah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita muhasabah, kita meratapi dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi kita petunjuk dan kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati kita. Jadi kalau kita membicarakan tentang sakit hati, kita cuba renungkan. Seperti mana saya katakan tadi, kalau sakit fizikal seperti darah tinggi, diabetes, lemah jantung yang kita deritai, yang kita sakiti, pasti ada ubatnya. Dan kesakitan ini sama ada sekali tidak dibalasi dengan dosa, kecuali jika dia selalu merungut, tidak sabar dengan penyakit yang dia hadapi ni, penyakit yang fizikal lah yang dihadapinya. Tapi kalau sakit hati ni, yang derita adalah rohani, dalaman. Kalau fizikal, sakit yang biasa-biasalah, demam, apa sajalah. Tapi kalau penyakit hati ni, dia menyentuh atau menderita di dalam rohani kita. Seperti apa? Seperti hasad dengki, merasa kurang senang pada orang lain, mula nak menjatuhkan orang lain. Ni hati ni, dia tidak ada ubat, tidak ada pil, tidak ada pil untuk menenangkan hati kita.
ataupun sifat sombong, sifat sombong, riak, ni semua tidak dirawat dengan ubat yang fizikal juga. Dan ianya pasti akan membawa musibah yang amat besar di akhirat nanti, yang mana kesannya mungkin tidak berlaku pada hari ini, tidak terjadi pada hari ini di dunia, tapi mungkin kesannya kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, oleh kerana penyakit hasad, oleh kerana penyakit riak, penyakit sombong dan sebagainya. Bahkan hakikatnya orang yang ada sakit dalam hatinya akan menghadapi kesulitan dan musibah sejak berada di dunia lagi. Maknanya tidak mustahil juga Allah akan balas tindakan sakit hatinya tersebut di dunia lagi, dan kemudian di akhirat ditambah lagi dengan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahulah. Maknanya penyakit hati ni kalau tidak dirawat, balasannya boleh jadi berganda di dunia dan juga di akhirat. Kalau tidak di dunia, di akhirat itu pasti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sakit hatinya sentiasa tidak senang dengan kesenangan orang lain. Ada sahaja komen yang hendak dilemparkan. Ada sahaja sifat iri hati ataupun sifat tidak senang dengan dengki, hasad kepada orang lain. Dan lepas itu mungkin atas sebab daripada itu dia memburuk-burukkan pula orang tersebut. First kali dia tidak senang, rasa hasad, benci, menyampah tengok kejayaan orang. Kemudian mula dah memburuk-buruk. Buruk-burukkan orang ni macam mungkin melemparkan fitnah, ataupun kata-kata yang tidak baik, menceritakan tentang keburukan orang. Dan lepas itu timbul lagi masalah dengki, khianat yang ada dalam agenda kehidupannya untuk menjatuhkan orang yang dia tidak senang tadi. Ini penyakit hati. Dia mula-mula rasa iri, dan lepas tu timbul fitnah, lepas itu mula nak melakukan satu perkara yang tidak baik, yang boleh menjatuhkan orang tersebut. Jadi kena hati-hati ni penyakit hati ni, begitu jahat sekali lah kalau kita senang katakan. Jadi selagi hatinya masih belum menyakiti, selagi itulah agenda buruknya diteruskan walaupun terpaksa membahayakan diri. Dan tak mustahil dia boleh mencederakan orang tersebut, ataupun lebih teruk lagi membunuh dan sebagainya, kerana asalnya daripada setitik sifat tidak senang ataupun iri hati kepada orang tersebut, dan berpunca dan bermula daripada hati. Jadi dipendekkan kata, seluruh tubuhnya tidak akan duduk diam bila melihat ada orang lain yang mengatasinya. Tangannya, kakinya digunakan untuk memusnahkan kejayaan orang tadi ataupun kesenangan orang tadi. Hatta mata dan telinganya ditugaskan memerhati serta mengintai peluang untuk menjatuhkan orang tersebut. Ada sajalah idea ataupun terfikir di benaknya untuk satu sifat yang buruk, iaitu menjatuhkan orang yang dia iri hati tadi. Sehinggalah dia sanggup ni lebih teruk lagi, mengupah pula orang lain untuk memenuhi hajat jahatnya ataupun hajat busuknya tadi. Jadi berbahaya tuan-tuan. Sakit hati ni lebih bahaya daripada sakit fizikal, lebih bahaya daripada sakit darah tinggi, lebih bahaya daripada sakit diabetes. Ini ialah sakit hati. Jadi rugilah bagi orang-orang yang hatinya ni ada sifat sebegini. Dia tidak akan pernah tenang hidupnya, rasa gelisah kat dunia ni, gelisah melihat kelebihan orang lain. Malah bakal menerima kecelakaan pula
di akhirat bagi orang-orang yang sebegini. Maka dia akan rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Maka benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis yang mungkin kita dah biasa dengarlah, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tetapi jika daging itu rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Jadi amat rugilah kalau kita tidak jaga hati kita. Kita bukan hanya binasa ataupun bukan hanya rugi di dunia, tapi juga rugi di akhirat kelak. Jadi kita lihatlah betapa besarnya peranan sekeping hati kepada tubuh manusia ni. Malah ia turut memberikan kesan kepada akal, roh dan juga nafsu manusia itu sendiri. Seperti mana di awal tadi, kalau kita hendakkan badan kita, tubuh badan kita ini sihat, kita menjaga makanan kita, kita ambil vitamin dan sebagainya untuk kesihatan di dunia. Jadi bagaimana pula kesihatan hati kita, bukan hanya untuk di dunia tapi untuk di akhirat. Jadi itu lagi penting untuk kita memeliharanya. Jadi hati yang bersih dan suci akan memandu akal untuk bertindak mengikut peraturan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Benar bila mana hati kita ni bersih, maknanya kita berpandukan fikiran kita mengikut apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan ia akan mendorong nafsu untuk mengekang kejahatan bisikannya serta mengawal diri kita, roh kita agar patuh hanya kepadanya yang menjadi tujuan asal penciptaan roh tersebut. Kita akan berfikir, kalau kita berfikir yang tidak baik, kita akan fikir balik, adakah ini satu perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Bila kita mengawal akal kita fikir sebaik-baiknya, adakah itu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau fikiran kita fikiran yang waras, hati kita yang bersih, pastilah kita akan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati kita ni dah kotor, akal kita pula fikir kepada perkara-perkara yang tidak baik dan mengikut hawa nafsu, pastilah natijah dia menjadi perkara yang tidak baik. Dan begitulah sebaliknya, hati yang kotor akan memerintah akal agar menyalahi segala suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mengapi-ngapikan nafsu untuk terus merayakan segala maksiat, segala keburukan, segala kejahatan, dan akhirnya mengarahkan kita untuk menerhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peranan hati bila mana diselubungi dengan sifat-sifat yang tidak baik, dengan fikiran yang selalu negatif lah. Jadi itulah sekeping hati yang mendiami jiwa manusia, yang mendiami dalam diri kita ni, menentukan hala tuju ke mana seseorang itu akan dibawa, sama ada ke syurga yang dipenuhi nikmat Allah Subhanahu wa taala atau ke neraka. Jadi penting untuk kita menjaga hati kita. Kalau yang baik, insya-Allah tempatnya di tempat yang baik. Tapi kalau sebaliknya, dikhawatiri akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan dicampak ke dalam neraka, wa na'udzubillah min zalik. Jadi ini merupakan dua pilihan yang kita ada, dan kita masih belum terlambat. Selagi mana kita ni masih hidup kat dunia ini, kita masih berpeluang untuk kembali membersihkan hati dengan masa yang kita masih ada lagi, tersisa lagi di dunia ini. Jadi belum terlambat. Tidak mengapa walaupun kita ni
Mungkin ada yang dah rasa, aku ni dah berumur dah 50 tahun ni, Allah terima ke lagi ni? Banyak dulu hasad dengki aku telah lakukan. Maknanya masih lagi berkesempatan kita mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau adalah orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita lakukan keburukan kepada mereka, ada peluang ni, cepat-cepatlah kita mohon maaf kepada mereka. Dan hanya taubat nasuha sahaja yang mampu memisahkan manusia daripada kekufuran kepada keimanan, antara neraka menuju ke syurga. Dan biarlah kita ni termasuk dalam kalangan orang yang terus bermujahadah, terus menyucikan hati kita. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah kepada sesiapa yang menyucikan hatinya, dan rugilah bagi sesiapa yang mengotorinya. Maknanya masih belum terlambat untuk kita membersihkan hati kita. Masih belum terlambat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana hayat kita ni masih ada di dunia ini, mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkanlah hati kita ni daripada sifat-sifat mazmumah, daripada sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita digolongkan bersama dengan orang-orang yang selamat. Ini juga seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syu'ara, Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak pinak kecuali sesiapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dan sejahtera. Pada ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, segala apa yang kita miliki di dunia ini tidak menjadi apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kita datang dengan hati yang bersih, hati yang tidak pernah ada rasa hasad dengki dengan sesama kita, tidak pernah ada keburukan, sifat riya dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hati kita bersih, kita akan menjadi orang yang berjaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi ingatlah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat membersihkan hati kita. Kerana seperti mana kalau kita kembali balik pada hadis tadi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, dalam diri kita ni ada segumpal daging atau segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Jika dia rosak, maka rosaklah jasad seluruhnya. Dan ingatlah, itulah hati kita ni. Hati kita ni kita jagalah. Janganlah ada sifat hasad, ada sifat dengki, ada sifat ingin menjatuhkan orang lain. Kita sebaiknya bila melihat kejayaan orang lain, kita mendoakan lagi kejayaan tersebut. Dan mudah-mudahan dengan doa kita tadi, kita pun akan dilimpahkan kejayaan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa berfikiran baik, jangan ada banyak buruk sangka terhadap orang-orang di sekeliling kita, terhadap ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, atau apa saja. Berfikiran yang baik, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan permohonan yang baik, insya-Allah kita akan di dalam keadaan yang baik dan pengakhiran yang baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kuliah subuh kita ni kuliah subuh yang ringkas, yang santai, untuk memperingatkan kita, untuk membersihkan diri kita, hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam petunjuk dan juga di dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala, amalan kita diterima olehnya, dan mudah-mudahan kita berjaya di hari perhitungan, di yaumil hisab, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berjumpa lagi pada episod akan datang pada minggu hadapan. InsyaAllah mudah-mudahan kita saling mendoakan kebaikan dan kesejahteraan bersama kita. Buangkanlah sifat-sifat yang negatif kita terhadap diri kita atau terhadap orang lain. Selalu mohon
petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya akhiri dengan kita sama-sama baca tasbih kafarah dan surah Wal 'Ashr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.